Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Lebih dahulu marilah sama-sama kita nyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini bagi meneruskan pengajian kitab kita, iaitu kitab Usuluddin, bagi membincangkan berkaitan dengan sifat ketuhanan. InsyaAllah malam ini kita akan bincang amma ba'dun, pendahuluan sebelum musannif ataupun pengarang kitab kita ini masuk kepada perbincangan sifat Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Malam ni dia nak kita bincang berkaitan hukum belajar ilmu usuluddin. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kata pengarang kitab ini, amma ba'dun, adapun selepas, yakni kemudian daripada itu, selepas daripada pengarang memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan selepas daripada pengarang memulakan kitab dia dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dan yang ketiga selepas daripada pengarang kitab kita ini memulakan kitab dia dengan wassalatu wassalam, 3 introduction, kemudian terus kepada intro kepada kandungan kitab. Kalau 3 itu dipanggil intro kepada permulaan kitab. 3 gaya bahasa itu merupakan asas kepada pendahuluan penulisan para ulama. Adapun malam ini amma ba'dun merupakan pendahuluan kepada kandungan kitab kita. Selepas daripada penulis memulakan dengan 3 pendahuluan penulisan, maka ketahui olehmu, dia nak cerita tentang hukum. Apakah hukum mempelajari ataupun belajar ilmu usuluddin? Boleh ataupun tidak kita meninggalkan ilmu ini?
Apa hukum sekiranya kita tak belajar ilmu ini? Dengan apa saja alasan yang bakal kita kemukakan di hadapan Allah Ta'ala kelak sekiranya kita tidak belajar? Apa hukum? Baik. Ketahui olehmu ni bahasa fa'lam, diterjemuh daripada bahasa Arab fa'lan. Bahasa kita dia panggil hendaklah kamu tahu. Tu ketahui olehmu, hendaklah kamu tahu. Siapa kamu tu? Itu yang kita kena tahu. Jadi ayat ini refer kepada siapa dia. Adakah kena kepada kita? Ketahui olehmu, hendaklah kamu tahu. Hukum tak sampai lagi. Hukum bahawasanya wajib. Itu hukum. Sebelum kita nak tahu wajib itu dikenakan ke atas siapa dia. Kena tahu dulu olehmu itu merujuk kepada siapa. Ketahui olehmu, yakni hendaklah kamu tahu. Hendaklah kamu tahu ini kalau umumnya dia panggil ayyuhat talib. Siapa kamu wahai penuntut ilmu? Itu umum. Kena kepada mereka yang belajar sahaja. Sedangkan olehmu ini bukan merujuk kepada mereka yang berada dalam majlis ilmu sahaja. Tak. Kalau kita khusus skop olehmu ini, hendaklah kamu tahu ini, bermakna kamu ini ayyuhat talib, mereka yang berada dalam majlis ilmu ataupun mereka yang menuntut ilmu ini sahaja. Orang yang tak menuntut ilmu ini terlepas daripada isyarat ataupun daripada olehmu ini. Maksud olehmu ini sebenarnya bukan merujuk kepada penkhususan kepada ayyuhat talib sahaja, tetapi dia merujuk kepada umum. Siapa dia umum? Iaitu setiap orang mukallaf. Wajib ini tuan-tuan, dia bergantung, dia berkaitan, bersangkut dengan tiap-tiap individu yang berada pada level mukallaf. Individu yang dikategorikan mereka ini mendapat syarat mukallaf, maka wajib ini bersangkut dengan mereka. Ayyub olehmu ini merujuk kepada tiap-tiap orang mukallaf. Maka ketahui olehmu, apa yang dia suruh kita tahu, bahawasanya wajib atas tiap-tiap orang aqil baligh itu. Ini isyarat kepada mukallaf. Dia tak menggunakan istilah mukallaf, tetapi dia menggunakan perincian ataupun syarat mukallaf. Itu isyarat kepada ayat ini ataupun hukum ini merujuk kepada tiap-tiap orang yang mukallaf. Bahawasanya wajib atas, ini hukum wajib atas, yakni wajib syarak, bukan wajib adat, bukan wajib akal. Ada 3 pembahagian hukum yang kita belajar. Ada hukum syarak, ada hukum adat. Adat ni dia panggil custom of law. Dia panggil hukum kebiasaan berlaku dalam kehidupan manusia. Kalau syarak itu hukum Islam. Jadi 3 hukum. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Yang kita akan belajar dalam kitab kita ini hukum akal sahaja. Hukum syarak dia berada dalam ilmu fiqh. Hukum adat dia berada di dalam kitab Usuluddin yang besar. Kitab kita ni ringkah, dia tidak mengemukakan hukum adat. Baik. Kesimpulan tuan-tuan, kita tahu bahawa wajib ini adalah wajib syarak. Wajib yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, Allah Subhanahu wa taala tekan ke atas tiap-tiap mukallaf supaya tahu, supaya kenal
akan sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahawasanya wajib atas, wajib syarak, wajib atas siapa dia? Tiap-tiap orang aqil balik itu. Baik, bahawa mengetahui ia, mukallaf itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengetahui, yakni tahu ataupun kenal apa dia yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, supaya kenal, supaya tahu akan maf'un, akan sekalian, yakni semua sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ini yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala supaya kita ambil tahu, supaya kita kenal. Baik, sebelum kita bahas satu sifat wajib dan sifat mustahil, kita akan bahas secara ringkas apa dia wajib, apa dia mustahil. Sebelum tu kita kena tahu secara ringkas dulu, yang kata hukum syarak ini diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas siapa dia? Ke atas mukallaf. Setiap orang mukallaf, sama ada dia penuntut ilmu, ayuhat talib, orang yang sedang belajar ilmu usuluddin, ataupun mereka yang tidak belajar ilmu usuluddin, tetap hukum ini bergantung ke atas mereka. Siapa dia mereka? Mukallaf. Ini istilah syarak, tuan-tuan. Mukallaf. Orang ini dah tak panggil dah mukallaf. Sebab tu dalam kitab kita ini dia tak bawa istilah mukallaf. Dia terus kepada perincian ataupun syarat. Siapa dia mukallaf? Dalam kitab kita ini dia kemukakan dua, orang yang aqil dan balik. Dua yang teras, adapun tiga lagi dia tak bawa. Sedangkan mukallaf ini dia ada 5 syarat. Apabila kita dapat 5 syarat, maka kita dikategorikan orang mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf ini orang yang diberati ke atasnya hukum syarak. Bahasa moden kita, orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap masa hukum syarak. Apa dia hukum syarak? Iaitu 5. Wajib, sunat, haram, makruh, haruh. 5 ni tuan-tuan, setiap masa ketika manusia akan bergantung dengan 5. Tidak ada ruang untuk kita terlepas daripada 5. Ini dipanggil 5 kerangka syarak yang sentiasa berhubung dengan manusia. Apabila mula sedar sahaja kita, bangkit sahaja kita daripada tidur, akan ada pergantungan kita dengan hukum Allah Ta'ala. Itu dipanggil manusia sentiasa berada di atas kerangka syarak 5 ini. Setiap perbuatan kita, apa makna hubungan? Kita sentiasa berhubung dengan hukum syarak, sentiasa ada kaitan dengan hukum syarak. Setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, setiap pandangan kita, pendengaran kita akan ada perhubungan dengan 5 hukum. Kita bangkit mula daripada bangkit tidur sehingga tidur balik malam ini, kita tidak akan terlepas daripada 5. Ada kalanya perbuatan kita itu wajib, ada kala perbuatan kita mula bangkit saja sunat. Sama ada kita tahu ataupun tidak. Sebab tu hidup kita, tuan-tuan, kita kena ambil tahu yang mana perbuatan kita nama wajib, mana perbuatan nama sunat, mana perbuatan nama haram, mana perbuatan nama makruh. Kenapa? Kerana kalau perbuatan itu nama wajib, mesti ataupun wajib ditekam oleh Allah Ta'ala. Bukan mesti itu orang panggil akal. Wajib syarat tekan kita. Tekan dengan makna buat diganjarkan, dijanjikan pahala. Tinggal dijanjikan azab, dijanjikan seksa. Sentiasa menekan kita, sama ada kita tahu ataupun tidak.
Sentiasa tekan hukum itu, hukum wajib. Kalau benda tu wajib, tuan-tuan bangkit pagi saja, wajib itu sentiasa menekan kita untuk kita buat. Selagi tak buat, selagi itulah ditekan, direkodkan azab. Maksudnya direkodkan dosa kerana meninggalkan yang wajib. Sama ada kita tinggal itu dengan tahu, dengan sengaja, ataupun dengan tak tahu. Tak tahu pun tetap salah. Kerana termasuk kita orang yang cuai daripada ambil tahu. Nah, ini tekan kita, setiap orang mukallaf kena ambil tahu. Apabila kita tak ambil tahu, kita tinggalkan hukum wajib, tetap kita termasuk orang yang salah kerana cuai daripada mengambil ataupun menutup mencari ilmu yang wajib kita tahu. Itu dipanggil hukum syarak. Maka mukallaf ini orang yang setiap masa ditekam oleh Allah Ta'ala hukum syarak. Itu dipanggil mukallaf. Mukallaf ma talabu fihi kulfatu. Kulfah. Setiap masa kita ditekan, itu makna kulfah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada tekan tu wajib, tu payah buat. Sama ada tekan tu nama dia haram, supaya tinggal. Kalau perkara tu perkara haram, kita kena tinggal. Tekanan ke atas kita mukallaf supaya meninggalkan setiap benda haram. Itu dipanggil haram. Dan meninggalkan setiap perkara yang makruh. Itu dipanggil kulfah. Kena meninggalkan. Baik, siapa mereka ini? Ciri-ciri dia ada 5. Adakah kena kepada kita ataupun tidak? Kalaulah kita tidak termasuk dalam mukallaf, kita terlepas daripada hukum 5. Terlepas daripada wajib, tak perlu kita melakukan perkara wajib. Kita terlepas daripada sunat, terlepas daripada haram, dan terlepas daripada makruh. Tidak ada hukum ke atas kita kalau sekiranya seseorang itu tidak dinamakan mukallaf. Sebab itu di sini tuan-tuan, musannif pengarang kitab kita kata wajib atas tiap-tiap orang aqil baligh, yakni wajib tiap-tiap ke atas orang mukallaf. Kerana mukallaf ada 5 ciri dia. Pertamanya orang yang aqil, orang yang sempurna akal. Kalau akal dia tak sempurna, dengan bahasa lain gila, tak sempurna akal dengan sebab gila, tak mukallaf dia. Tidak ada hukum atas dia. Tidak sempurna akal dengan sebab pitam, pengsan, tak sedar diri, sakit dan sebagainya, aksiden, tak sedar diri, 5 hari. 5 hari dia tidak mukallaf. Tak wajib dia sembahyang 5 hari. Kerana tidak ada akal dengan sebab pengsan. Ataupun yang ketiga, tidak ada akal dengan sebab mabuk. Tapi di sini ingat, mabuk yang tidak sengaja. Hilang akal dengan sebab mabuk. Tetapi mabuk ada 2. Pertama, mabuk yang sengaja, tetap mukallaf, tetap wajib semayan, wajib ke atas dia. Tiba-tiba dia tak boleh semayan kerana mabuk, maka wajib dia qada. 5 hari mabuk, 2 hari mabuk dengan sengaja. Dia makan benda yang mabuk, minum arak sehingga mabuk, sengaja dia minum arak sehingga mabuk. Satu diri arak tu kita tak bincang lah. Minum tu memang haram. Nak cerita minum, mabuk, hilang akal, apa hukum ke atas dia hilang akal? Maka hilang akal dengan sengaja, tetap dia mukallaf. 2 hari dia tak sembahyang, wajib ke atas dia. Haram dia tinggal sembahyang, dan wajib qada, tetap wajib qada. Tetapi kalaulah dia hilang akal dengan sebab mabuk, dan mabuk pula tidak sengaja, maka terlepas daripada hukum. Dia makan benda yang sehingga memabukkan. Apa saja benda sehingga mabuk, dan terlepas waktu sembahyang, adakah wajib qada sembahyang dia? Maka mabuk yang tidak sengaja, maka terlepas daripada hukum. Ini antara sebab hilang akal. Baik, settle. Yang kedua, ciri yang kedua, mukallaf
wajib belajar mencari ilmu usuluddin sekiranya dia balighun. Pertama, akil, dia tak gila, hukum ke atas dia tetap berjalan. Yang kedua, balighun, dia sampai umur. Sampai sahaja umur, maka hukum bergantung ke atas dia. Mula hukum ada ke atas dia. Wajib, sunat, haram, makruh berjalan ke atas orang yang mukallaf, orang yang telah sampai umur. Sama ada sampai umur dengan tanda ataupun sampai umur dengan cukup sempurna umur 15 tahun walaupun dia tidak ada tanda. Kerana sampai umur ini ada dua. Pertamanya dengan tanda, dan tanda ini ada dua, iaitu tanda yang pertama keluar mani, tanda yang kedua keluar darah haid. Dan yang kedua sampai umur dengan cukup umur. Dia panggil sempurna umur 15 tahun walaupun tidak ada tanda. Mula sahaja sampai umur dia sama ada sampai umur dengan tanda ataupun sampai umur dengan sempurna umur 15 tahun, mulalah berjalan hukum syarak ke atas dia. Kalaulah sebelum sampai umur tuan-tuan, hukum syarak tak berjalan atas dia, anak-anak kita tak wajib atas dia belajar, tetapi wajib ke atas wali. Bapa wajib ajar anak yang belum balik. Mula bila nak ajar anak kita ni wajib ni? Mula dia mumayyiz. Mula mumayyiz, hukum ke atas bapa mengajar hal ehwal fardu ain ke atas anak. Ajar kenal Allah, ajar kenal Nabi, meliputi silabus ataupun modul ilmu usuluddin. Dan wajib ajar ilmu berkaitan ibadat. Wajib ajar anak kita yang belum balik ilmu berkaitan akhlak, tasawuf yang fardu ain. Bila? Mula dia umur mumayyiz. Bila umur mumayyiz ni? Mumayyiz pun nak cek dia tuan-tuan, cara kita nak track nak hukumkan mumayyiz ada dua cara. Qaul yang mu'tamad mengatakan bila umur mumayyiz. Qaul mu'tamad, mumayyiz sampainya tahap anak kita yang diwajibkan kita kena arah dia belajar, arah dia semayang. Bila? Mumayyiz. Baik, kita nak tahu berapa umur mumayyiz. Maka qaul yang pertama yang mu'tamad tak kira umur. Dia tak kira 6 tahun, dia tak kira 7 tahun. Dia kira level akal anak kita berada pada tahap boleh memahami antara baik dan buruk, najis dengan tak najis. Setengah ulama kata anak-anak yang boleh basuh najis sendiri walaupun umur baru 5 tahun. Boleh beza hak mana najis, hak mana tak najis. Boleh makan sendiri, walaupun umur 5 tahun, kerana level akal dia cepat matang. Ini qaul mu'tamad. Kalaulah dia kita cek anak kita 5 tahun ataupun 6 tahun dah mampu uruh diri sendiri, dah boleh beza najis dengan tak najis, boleh basuh berak sendiri, boleh basuh kecil sendiri, boleh makan sendiri, tak perlu ibu dia suap, tak perlu ibu dia sediakan, itu tanda dia dah mumayyiz. Wajib kita kena suruh dia solat, wajib kita kena ajar dia hal berkait hal ehwal fardu ain. Tapi qaul yang kedua yang banyak kita beramal, pendapat yang kedua yang dhaif, dia kira umur. Umur berapa tahun? Umur 7 tahun. Ini yang kita guna. Sebab itulah kalau kita perhati tuan-tuan, sistem persekolahan kita 7 tahun darjah 1. Kerana dia mengambil qaul dhaif mumayyiz umur 7 tahun mula wajib belajar. Muru auladakum bis-salah inda 7 sinin. Nabi menyatakan hendaklah kamu, ini perintah, hendaklah kamu memerintah anak kamu mendirikan sembahyang. Maka ulama menyatakan di sini bukan perintah anak kita mendirikan sembahyang semata-mata. Bukan kita suruh dia buat praktikal semata-mata, tetapi combine di antara maklumat dan praktikal.
Bukan kita tak ajar dia sembahyang, kita suruh dia tiru saja. Tak. Yang suruh tiru itu sebelum memayyiz. Umur 3 tahun, umur 4 tahun, suruh dia tiru. Tanpa kita ajar knowledge. Tanpa kita berikan pengetahuan ilmu kepada dia terlebih dahulu. Itu belum memayyiz. 4 tahun, dia tiru kita. Bapak dia rokok, bapak dia sujud, 2 rakaat, kemudian dia berlari, dia mari sambung balik rakaat ketiga. Tu 4 tahun boleh. 4 tahun sembahyang lagu tu. Tapi kalau 7 tahun, kita kena ajar dengan tegas. Tak boleh nak sembahyang 2 rakaat, berlari sambung balik 2. 7 tak boleh dah. Haram dah 7 ke atas kita kalau kita tak cegah dia. Haram ni ke atas kita tak cegah dia sembahyang main-main. Kita tak halang dia sembahyang main-main, haram ke atas wali. Kerana mula dia sistem dia belum memayyiz, dia tiru praktikal. Tetapi apabila memayyiz 7 tahun, kombinasi di antara ilmu dan praktikal. Ajar dia rukun sembahyang, ajar dia syarat sah sembahyang. Kemudian kita latih dia bagaimana praktikal setiap perbuatan di dalam solat. Itu dinamakan kombinasi di antara ilmu dan praktikal apabila 7 tahun ke atas. Mula daripada 7 tahun sehingga balik. Apabila balik saja, maka terlepas hukum ke atas ibu bapa, terus hukum ke atas anak itu sendiri. Dinamakan mukallaf lah dia. Jadi kita nak kena terlepas, nak kena settle hak kita. Ni tuan-tuan, di dalam kitab fiqh kita akan bertemu dengan hak bapa terhadap anak yang akan dituntut oleh anak di akhirat kelak sekiranya kita tak settle masa balik, dia panggil memayyiz sehingga balik. Itu masa tanggungjawab kita, mesti kita settle. Ketidak mereka akan tuntut di akhirat kelak. Apabila kita settle, kita beri yang asas, yang teras, yang fardu ain, sehingga balik dia buat sendiri, kita dah terlepas, maka tidak ada lagi ruang ataupun orang panggil hujah untuk mereka tuntut kita di akhirat kelak, kerana kita dah selesaikan hak kita, tanggungjawab kita dengan anak. Dia panggil hak bapa terhadap anak, iaitu semasa mereka belum balik. Baik, yang ketiga tuan-tuan, syarat yang ketiga, orang yang mukallaf yang ketiga, salimun hawasun, sempurna panca indera. Yang ni kita ringkas, kita tak hurai lebih lah, kerana 2 tu yang paling penting. Ada 2 tu, akil balik tuan-tuan, berjalanlah hukum ke atas mereka. Yang 2 ni tak banyak berlaku. Salimun hawas, dia panggil sempurna panca indera. Maksud panca indera ni bukan merujuk kepada 5. Yang diambil kira oleh syarak hanya 2 sahaja, iaitu pendengar dan penglihat dan pendengar. 2. Disyaratkan kedua-dua panca indera ini mesti sempurna, jangan cacat. Mukallaflah mereka. 2 saja, walaupun tangan cacat, kaki cacat, lidah cacat, tak boleh bercakap, tapi telinga dia boleh dengar, mata dia boleh melihat. 2 sempurna, maka dinamakan mukallaf, walaupun tak boleh bercakap. Kan ilmu dia boleh menerima ilmu, boleh belajar. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar. Tapi kalaulah dia bisu lagi pekak, tapi dia mata dia boleh tengok, tetap mukallaf. Orang bisu yang tak buta tuan-tuan tetap mukallaf. Sebab tu ada orang tanya, bisu ni mukallaf ataupun tidak. Maksud mukallaf ni, dia ni nak kena solat, atau maksud mukallaf tu nak kena belajar usuluddin ke, nak kena belajar fiqh dah, nak kena belajar tasawuf, ataupun nak kena solat, puasa, zakat, haji macam kita. Jawab dia, kalau dia bisu tapi dia boleh melihat, hanya mendengar tak boleh, dan bercakap. Biasanya orang bisu ni tuan-tuan, dia pekak. Apabila orang pekak, biasanya dia tak boleh bercakap. Kebiasaannya adalah orang pekak boleh cakap. Pekak tu mana tuli lah. Tuli. Dia tidak ada sifat pendengar. Allah Ta'ala tak bagi deria pendengar. Tapi kalaulah dia
bisu, kalaulah dia buta, lagi pula pekak, tuli, dua-dua, buta dan tuli, maka tidak mukallaf. Tidak mukallaf. Disyaratkan dua ini mesti sempurna. Syarat dua mesti sempurna. Disyaratkan pendengar dan pelihat ini mesti sempurna, walaupun salah satu daripada dua. Tapi kalaulah dua-dua tak sempurna, confirm tidak mukallaf. Dan yang keempat ini ialah dia panggil bulughun dakwah, sampai seruan. Sama ada sampai seruan daripada Nabi direct, sampai seruan Islam, dia terima Islam direct daripada Nabi, ataupun dia terima Islam melalui perantaraan wasitah, perantaraan daripada para ulama. Macam kita terima Islam daripada ulama, bukan daripada direct Nabi. Ada pun orang yang tidak pernah bertemu dengan orang Islam, tuan-tuan, dan dia tak pernah dapat info, walaupun hidup pada zaman yang canggih ini, tapi dia tidak pernah mendapat maklumat tentang Islam. Duduk di gunung mana, duduk di puncak bukit mana, contoh dia, orang aslilah contoh dia, tak pernah bertemu dengan orang Islam, tak pernah mendapat maklumat tentang Islam, tak mukallaf dia. Tak wajib, tak ada wajib atas dia, tak ada sunat atas dia, tak ada haram atas dia, tak ada makruh atas dia. Tapi kalau dia pernah bertemu dengan Islam, walaupun orang Islam tidak mendakwah dia, maksud tidak ajak dia masuk Islam, tetap dia panggil mukallaf, kerana tak syarat dakwah. Syarat sampai kepada dia info, sampai kepada dia maklumat. Sama ada sampai itu melalui orang seru, orang beri, ataupun sampai melalui usaha dia cari. Dan yang terakhirnya ialah bangkit Nabi. Ini mukallaf. Nabi dibangkitkan. Sebelum Nabi ditabalkan menjadi Rasul pada usia 40 tahun, sebelum itu manusia hidup di zaman yang tidak mukallaf. Tidak ada hukum atas dia. Tak semayang pun tak dosa, tak keluar zakat pun tak dosa, minum arak pun tak dosa, berzina pun tak dosa, bunuh anak hidup-hidup pun tak dosa. Kerana tidak ada hukum atas mereka. Hukum yang diturunkan oleh Nabi tidak ada. Adapun hukum yang diturunkan oleh Nabi Ismail, yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail, tidak wajib mereka beramal. Matinya Nabi Ismail alaihissalam, maka matilah syariat, tidak diwajibkan mereka ikut. Itu 5, tuan-tuan. Kalau dapat syarat 5, maka dinamakan wajib mereka mengetahui ataupun tahu. Bahawa mengetahui ia, mukallaf ini tahu, yakni kenal. Apa dia yang mereka kenal? Akan sekalian sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ini yang mereka kena kenal. Ada 3 tentang sifat Allah Ta'ala yang mereka kena tahu. Sekalian semua sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan sekalian semua sifat yang mustahil atasnya atas Allah, dan sifat yang haruh baginya bagi Allah Ta'ala. 3 benda yang kena tahu tentang diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru kita tahu, baru dihukumkan tahu. Sebagaimana kita pernah sebut sebelum daripada ni, hukum ni wajib bergantung atas mukallaf. Apa dia yang wajib? Wajib kita tahu, wajib kita kenal. Kita dah sebut sebelum daripada ni, fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuma hari ni dia sebut secara detail benda yang kita kena tahu. Kita kena tahu, kita kena kenal. Apa dia kita kena kenal? Kalau dulu kita sebut secara umum, kita kena kenal Allah. Kita kena kenal Allah. Tapi yang kita nak detail, apabila masuk tajuk kandungan kitab kita, perincian dia ialah kita wajib mengenal ataupun tahu tentang sifat yang ada pada Allah. Apa dia sifat yang ada pada Allah? Ataupun bahasa lain dia panggil hukum sifat. Kalau kita panggil sifat yang ada pada Allah, itu bahasa ringkas. Bahasa detail dia, hukum sifat yang ada pada Allah kena tahu. Itu cara kita kenal Allah. Bukan kenal dengan tengok, bukan kenal dengan lihat, dengan dengar.
Tetapi kita mengenal, kita tahu dengan maklumat yang ada pada kita tentang hukum sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Maka hukum sifat yang wajib kita tahu terbahagi kepada 3 yang kita akan bincang. Pertama, sifat wajib yang ada pada Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat mustahil ataupun istihalatu mustahil. Yang ketiga, sifat harus. 3 benda ni barulah sempurna pengetahuan kita, sempurna kenal kita tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita pernah sebut sebelum daripada ni, kenal Allah Ta'ala bukan mengenali hakikat zat dia. Itu tidak ada manusia yang boleh kenal hakikat zat Allah Ta'ala. Sebenar diri Allah Ta'ala, Allah tak benarkan untuk sesiapa pun kenal zat dia, hakikat zat dia. Sebenar-benar diri dia, tidak ada siapa yang boleh tengok. Atas makhluk Allah Ta'ala ini, tuan-tuan, Allah tidak benarkan sesiapa pun mengenali hakikat diri dia, hakikat zat dia, melainkan kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Adapun kita diperintah oleh Allah Ta'ala, wajib ke atas kita mengenal hukum sifat, bukan hukum zat. Hukum sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada 3 tu. Baik, sebelum kita bagi contoh hukum sifat, kita tengok dia punya flow sehingga kita boleh kenal. Kita ulang balik apa yang kita sebut sebelum daripada ni. Allah Ta'ala perintah suruh kita tahu, Allah Ta'ala perintah suruh kita kenal diri dia. Maksud kenal diri, kita ulang sekali lagi, kenal hukum sifat, bukan kenal diri. Kenal hukum sifat. Sebab tu kita nak belajar hukum sifat, bukan kenal diri dia. Proses untuk kita kenal sudah tentunya melalui beberapa proses yang kita sebut sebelum daripada ni. Proses yang pertama yang tidak disebut oleh Allah Ta'ala secara detail, Allah sebut secara umum saja, iaitu wajib mengenali ataupun tahu tentang sifat yang ada pada Allah. Itu sahaja statement yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Arahan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, wajib ke atas mukallaf, yang kata kita untuk tahu apa dia? Tentang hukum sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Adapun proses, tugas para ulama jelaskan bagaimana proses sehingga kita kenal Allah Ta'ala. Proses yang kita kena lalui ada berapa? Yang pertama, melalui proses belajar. Wajib syarat tahu. Maka jalan nak tahu mesti jalannya melalui belajar. Maka belajar dinamakan wajib wasail ataupun wajib maqasid ataupun wajib aradi. Bukan wajib syar'i. Belajar. Sebab tu belajar ni tuan-tuan jadi wajib, kerana berasaskan kepada arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kamu kena tahu tentang sifat yang ada pada zat aku. Itu arahan Allah Ta'ala, perintah Allah. Dia tak cakap direct wajib belajar, tapi para ulama menjelaskan jalan untuk tahu mesti ada beberapa langkah dan proses. Pertamanya adalah wajib kita kena belajar. Melalui proses belajar, maka belajar itu jadi wajib maqasid ataupun wajib wasail. Kerana dipanggil wajib perantaraan kepada kita nak tahu hukum sifat yang ada pada Allah, mesti melalui jalan belajar. Maka perbuatan usaha untuk tahu yang dipanggil belajar itu wajib ke atas kita. Ditekan setiap masa sehingga kita tahu. Apabila tahu, barulah kita terlepas. Selagi kita tak tahu, selagi kita tak nampak dengan mata hati kita tentang sifat yang ada pada Allah Ta'ala, sifat wajib 13, maka selagi itulah tidak terlepas di dalam arahan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua, jalan kedua,
kita belajar. Adakah memadai sekadar kita belajar cari maklumat? Belajar modul. Ada modul dah. Faham ikut dia punya silibus. Bukan cari dalam Quran, kumpul dalam hadis dah. Itu lagi payah. Lagi kita tak mampu. Ini mudah. Ulama tolong silibuskan. Tolong kumpul, jadikan modul. Tugas kita belajar. Bukan tugas kita mengumpul. Kalau tugas kita kumpul dah cari sendiri dalam Quran, tuan-tuan penat kita. Memang tak ertilah. Tak bertemu nak kumpul sifat yang ada dalam Quran. Berapa sifat yang wajib kita pun tak tahu. Kalau tahu pun nak cari satu persatu dalam Quran, buka dan hadis, tak bertemulah jawab dia. Ni dah ada dah. Tak perlu buka Quran, tak perlu buka hadis. Ada ulama kumpul. Tugas kita belajar. Yang kedua, tugas kita bukan sekadar belajar, tetapi menggunakan fungsi akal untuk analisis maklumat. Sebab tu tuan-tuan, kita akan belajar bulan depan selepas tajuk pada malam ini, iaitu hukum akal. Sebelum masuk kepada satu persatu sifat 20 ataupun sifat 13, mesti kita akan tahu hukum akal. Kerana alat untuk kita faham. Kita analisis dengan akal kita. Kerana hukum Allah Ta'ala ni hukum sifat, akal kita yang akan hukum. Itu dia panggil hukum akal. Hukum akal nak hukumkan apa akal kamu nak hukumkan tentang sifat Allah Ta'ala. Tu. Maka akal hukum wujud. Sungguh Allah Ta'ala ni ada. Sungguh Allah Ta'ala ni bersifat dengan kidam. Tak boleh terima akal yang waras nak menyatakan Allah tidak bersifat dengan kidam. Mesti Allah bersifat dengan wujud, lagi kidam, lagi baqa, lagi tak serupa dengan makhluk. Lagi kudrah, ada sifat perkuasa yang ada pada Allah Ta'ala. Itu akal kita menggunakan fungsi sebenar dia, fungsi asal yang Allah Ta'ala tugaskan, hukum akal. Afala tatafakkarun, afala yaqilun, Allah sebut dalam Quran. Kenapa kamu tidak menggunakan akal kamu? Kenapa akal kamu tidak berfungsi mengikut hakikat fitrah sebenar? Fitrah sebenar akal kita, tuan-tuan, kena beri kepada akal kita tentang ilmu mengenal Allah dulu. Atau salah, menjadi kesalahan kepada kita, kepada orang mukallaf, kita memberi ilmu lain selain daripada ilmu kenal Allah dulu. Kerana makanan asasi akal adalah ilmu. Ulama tasawuf sebut makanan asasi akal ialah ilmu. Makanan asasi badan kita ni, makanan rutin harian kita, nasi, makanan asasi jasad kita. Akal kita dia ada makanan asasi dia, iaitu makanan asasi dia ialah ilmu hal, yakni ilmu mengenal Allah Ta'ala dulu, mengenal pencipta dulu. Itu. Dan yang ketiga, tuan-tuan, proses nak kenal yang ketiga kita sebut secara ulang, iaitu kita faham. Kita belajar. Yang kedua, analisis ilmu yang kita belajar, fikir tentang ketuhanan. Kita akan belajar bagaimana cara, metod yang ulama ajar, cara fikir macam mana. Tu dia ajar semua cara fikir sehingga result dia tiga je, tuan-tuan. Yang ketiga ialah faham. Langkah yang ketiga mengenal Allah, faham. Langkah pertama, proses pertama belajar. Proses kedua gunakan. Proses yang ketiga faham. Faham ni, tuan-tuan, yang keempat, barulah result kepada faham, buah kepada faham ialah aqidah. Apabila kita faham, kita berpegang dengan apa yang kita faham dan hati kita. Contoh dia, tuan-tuan, orang tanya kita, apa akal kamu nak hukum? Ni hukum sifat. Yang kita kata wajib kamu mengenal Allah Ta'ala, dengan arti kata wajib kamu mengenal hukum sifat yang ada pada Allah. Hukum sifat, maka hukum sifat itu iaitu akal kita hukumkan sifat itu. Akal yang waras. Sebab tu orang tidak ada akal, Allah Ta'ala tak tuntut supaya kenal dia. Contoh, apabila kita kata ni peranan akal, apabila orang tanya kita Allah Ta'ala ni ada ataupun tidak, apa akal nak hukum? Maka akal hukum
Sungguh ada. Bukan akal nak ukur ada. Akal tak kata ada pun memang Allah ada pada realiti. Bukan akal ukur ada. Ada tu sifat qidam yang ada pada Allah sebelum akal ukur ada. Bukan akal ni dia nak create dah. Akal ni tukang, orang panggil dia tukang menghukum, menyatakan apa dia? Menyatakan sungguh ada. Bukan nak kata ada. Dah. Betul ada. Bahasa kita dia panggil betul ke? Kalau betul dah ada, ya. Ya, sungguh ada. Sungguh adanya Allah Ta'ala. Sungguh adanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan ada. Maka akal kita nak ukur apa? Akal kita nak ukur sungguh. Sungguh apa? Sungguh belah ada. Belah tak ada, istihalah. Tak. Tu. Tak pun dia kena i'tiqad juga. Kena pegang juga. Tak boleh terima. Tu dia tak. Tak boleh terima nak kata Allah ni tak ada. Dalil ni. Alam yang duduk depan mata kita. Tu dalil. Tengok manusia, tengok bukit bukau, gunung ganan. Alam ini tanda adanya Allah Ta'ala. Mustahil. Ataupun dia panggil tak terima akal. Tu makna mustahil. Istihalah. Tak terima nak kata Allah tak ada. Itu dipanggil hukum akal. Akal tu kan menghukum, bukan akal buat. Bukan akal kata Allah ada. Dah. Akal tak kata ada, memang Allah ada. Akal dia tukang hukum apa? Belah sungguh ada. Sungguh tu hukum kita, hukum akal. Bukan nak buat ada memang sifat duduk di zat Allah Ta'ala. Dah. Belah Allah Ta'ala. Belah Allah Ta'ala ni wujud, qidan, baqa, tu belah dia. Belah Allah Ta'ala yang nak ada azali lagi. Qidam. Manusia hukum ataupun tidak, akal manusia warah menhukum ataupun tidak, Allah tetap qidan. Allah tetap wujud, qidan, baqa. Cuma kita ni dituntut supaya apa dia? Hukum akal menyatakan sungguh Allah bersifat dengan ada. Sungguh tu. Sungguh Allah bersifat dengan ada. Sungguh Allah bersifat dengan sedia kala, tak ada mula. Sungguh Allah bersifat dengan kekal. Kok mana tahu kita kata kalau kita tak faham sifat Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kita kata Allah ni ia ada. Tapi boleh jadi. Tu boleh jadi tu. Tak ada akidah. Boleh jadi juga dia pun binasa juga. Lama dah, tua dah Allah ni. Dalil dia ni, dunia ni tua dah. Allah buat dunia ni tua dah. Dunia ni lama. Allah ni jadi sebelum dunia lagi. Pula. Dia kata Allah ni jadi sebelum dunia. Bukan boleh guna ayat tu. Dia nak kata Allah ada. Tapi dia guna ayat Allah jadi. Salah. Allah ada. Allah ada. Betul. Tapi dia kata Allah jadi sebelum dunia. Itu salah akidah tuan-tuan. Makna Allah ada mula. Qidam ternafi qidam. Tu. Itu dipanggil tuan-tuan cara kita nak kenal Allah Ta'ala. Apa yang kena, insya-Allah bulan akan datang kita akan bagi contoh semua apabila masuk perbicaraan hukum akal. 3 benda yang kita akan belajar. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat yang mesti Allah bersifat. Wujud, qidan, baqa. Sampai 13. Kaunuhu mutakalliman 20. Dan sekalian sifat yang mustahil, sifat yang tak layak bagi Allah. Ini pun kena beriktiqad. Kena ada akidah. Sifat yang tak layak bagi Allah. Sifat yang tak layak bagi Allah. Kena pegang. Wujud ada. Tak ada. Tak ada Allah. Tak ada Allah. Tu. Tak ada. Bagi payah tu faham biar. Qidam. Tu payah kita baru-baru nak main ni tak pening lagi. Hamil apa dah? Buta. Ni. Allah bersifat dengan pelihat. Nampak? Dia nampak. Dia pelihat.
Pelihak dia ni tuan-tuan duduk di zat dia. Di zat dia ni ada sifat pelihak. Sifat pelihak ni ada, bukan sifat yang tak ada. Ada. Allah boleh kalau Allah buka, kita nampak sifat pelihak ni duduk di zat dia. Itu orang panggil sifat ada. Baik, mustahil dia benda yang tak ada. Mustahil pun benda tak ada. Istihalatul mustahil, buta. Allah ni tak bersifat dengan apa? Dengan buta. Tu cara umumnya. Maksud dia sebenar bukan buta tu, maksud dia tak buta. Dia nak tak tu. Tak tu dia panggil akidah, kena pegang. Bukan kita pegang buta, kita pegang Allah Ta'ala ni tak buta. Tak ada buta pada Allah. Tu sifat tak buta tu sifat dia juga, bukan sekadar pelihak. Makna apa tak buta? Makna Allah ada sifat pelihak kan? Makna apa Allah ada sifat pelihak? Allah tak buta. Tu panjang. Mana apa panjang? Mana apa panjang? Lawan pada panjang apa dia? Pendek kan? Mana apa panjang? Panjang dia kata tak pendek kan? Pendek apa ada? Apa ada? Apa ada? Panjang lawan dia pendek. Ni nak cerita ni, bukan nak cerita bagi faham je, bukan sebenar-benar lagu tu. Sebab tu saya nak cerita supaya kedua-dua ni sifat Tuhan. Jangan kita hanya bersifat dengan satu. Setengah orang dia kata kita cukup kita faham Allah bersifat dengan pelihak. Adapun buta tu tak perlu kita i'tiqad. Memang kita tak i'tiqad buta. Kita i'tiqad Allah tak buta tu. Tak buta sifat dia. Kalaulah semata-mata pelihak, boleh jadi Allah buta kalau kita tak i'tiqad dengan tak buta. Sebab apabila dua makna ini menutup ruang untuk orang bercakap, untuk orang berpegang bahawa boleh jadi Allah ni suatu hari nanti Allah ni buta. Ya, kita pegang dia pelihak, Allah ada sifat pelihak, tapi boleh jadi. Maka wah boleh jadi tu kita nak tolak dengan Allah bersifat dengan tak buta selama-lama Allah. Maka tak buta tu sifat dia yang kita akan pegang. Tu dia panggil dan sekalian sifat yang mustahil atasnya dan sifat yang haruh baginya ada satu. Iaitu mengada dan meniadakan mungkin. Dan demikian lagi wajib atasnya, atas mukallaf itu mengetahui sekalian sifat yang wajib bagi Rasul. Dan 4 tuan-tuan, sidik, amanah, tabligh, fatanah, dan sekalian sifat yang mustahil atasnya, atas Rasul. Mereka Rasul. Dan sifat yang haruh bagi mereka itu bagi Rasul. Sifat yang haruh pun satu, i'rab basyariah. Ada pun setengah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang ni kita tangguh dulu. Bulan depan ni kita tak baca yang ni dulu. Kita akan terus baca nota kaki dia. Nota kaki dia ni tajuk hukum akal tuan-tuan. Sebelum kita baca konten dia ni, kandungan dia ni, kita akan baca hukum akal dulu. Apabila faham hukum akal, barulah kita guna hukum akal itu untuk memahami kandungan utama kitab kita ni. InsyaAllah baru kita faham. 13 sifat saja. Tuan-tuan jangan susah hati. Jangan nampak payah. Kerana 13 sifat sahaja untuk yang wajib atas kita belajar. Tak banyak. Wujud, kidan, baqa sampai kaunuhu tu tak belajar dalam kitab ni. Kaunuhu mutakalliman sampai yang ke-20 kaunuhu mutakalliman tak belajar. Kita belajar sekat kalam saja. Sifat yang ke-13 kalamun. 13 saja. Insya-Allah. 13 sifat kita belajar, kemudian cuba kita analisis. Kita akan ajar cara, metod macam mana cara kita nak fikir sehingga result dia faham. Kalau tak faham, selagi itu kita kena analisis. Tak faham, kena analisis sehingga kita faham. Dia bukan boleh ikut teori tuan-tuan, dia kena faham. Faham itulah barulah hasil akidah kita. Setiap hari kita nampak Allah. Nampak dalam hati kita apabila kita ada maklumat 13. Sebut bismillah tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan akan nampak dalam hati tuan-tuan dengan nama Allah, merujuk dengan zat Allah. Dengan zat Allah, bukan diri dia, dengan sifat kesempurnaan yang ada pada zat dia. Tuan-tuan la ilaha illallah, tuan-tuan tahlil selepas ni insya-Allah, tahlil yang kemas, tahlil yang mantap.
Bukan sekadar lidah tuan-tuan bertahlil, tapi hati tuan-tuan terus ada connection dengan Allah. Maksud dia, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuan-tuan tahu apa dia Tuhan? Tuhan yang bersifat dengan 13 sifat kamalan. Tuhan yang bersifat dengan 13 sifat kekurangan, mustahil. Tuhan yang bersifat dengan satu sifat harus. Ataupun kita buat 20 lah. Kalau nak jadi 50 aqaid dalam la ilaha illallah jadi 50. Tuan-tuan buat 20 yang wujub, 20 yang istihalah, satu yang harum. Campur pula Muhammadur Rasulullah 9, jadilah 41 campur 9, 50 aqaid yang terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.